Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan mempelajari 10 ikatan asas pengakap. Untuk makluman, ikatan ini juga boleh digunakan untuk kokurikulum seperti TKRS, Pandu Puteri ataupun Puteri Islam. Ikatan buku sila. Ikatan buku sila digunakan untuk mengikat kain pembalut luka, menyambung tali yang sama besar saiznya dan untuk mematikan ikatan barang-barang. Kedua-dua punca atau hujung tali tersebut senang dibuka semula. Cara membuat ikatan buku sila. Tangan kanan dan tangan kiri. Tali tangan kanan akan berada di atas tali tangan kiri. Kemudian masukkan sebegini. Kemudian tali tangan kiri akan berada di atas tali tangan kanan. Kemudian masukkan di dalam dan tarik. Pastikan kamu mendapat bentuk sebegini. Ada bonjolan di bahagian hadapan dan ada bonjolan di bahagian belakang. Kemudian tarik. Inilah dia ikatan buku sila. Pastikan cara kamu menanggalkannya ialah seperti ini. Pegang bonjolan di bahagian hadapan dan pegang bonjolan di bahagian belakang dan tarik. Begitu. Ikatan tindih kasih. Simpulan ini digunakan untuk mengikat leher binatang supaya tidak terjerut. Jika kita tarik di sini, tali tidak akan mengelongsor dan leher binatang tidak akan terjerut. Dan membuat lubang tali yang tidak terjerut untuk mengangkat mangsa atau binatang ke atas seperti kucing yang terjatuh di dalam telaga. Cara membina ikatan tindih kasih. Sebagai contoh, ini ialah kayu ataupun leher binatang ataupun kucing yang kita hendak tarik ke atas. Masukkan tali dan pusing sebegini. Okey, begini dan pusing. Pastikan tali ini ada di atas tali yang di belakang. Kemudian tali yang di sebelah kanan masuk melalui belakang dan keluar melalui hadapan. Kemudian tali ini akan dilengkarkan di bahagian belakang tali ini. Kemudian tali ini akan masuk di dalam bulatan dan keluar. Kemudian tarik. Bila tali ditarik, tali ini tidak akan menjerut leher ataupun kucing yang kita hendak tarik. Jadi inilah dinamakan tali tindih kasih. Perhatikan cara simpulan yang dibuat. Cara menanggalkan tali tindih kasih hanya perlu tarik dan longgarkan. Maka ia akan terlerai. Ikatan yang seterusnya ialah ikatan bunga keti. Ikatan bunga keti digunakan bagi menyambung hujung tali yang tidak sama besar. Misalnya, tali perahu dengan tali kapal. Okey, jadi saya akan tunjukkan cara membuat simpulan bunga keti. Ada dua tali. Contohnya yang di sebelah kiri ialah tali yang besar dan di sebelah kanan ialah tali yang kecil.
Kemudian tali di sebelah kiri kita buat sebegini. Okey. Kemudian tali yang di sebelah kanan kita masukkan dari belakang keluar di hadapan. Kemudian dari hadapan kita lengkarkan di belakang seperti itu. Kemudian kita masukkan daripada hadapan dan selitkan di bahagian belakang seperti ini. Okey, kemudian kita tarik hujung tali sebegini. Pastikan dapat bentuk sebegini. Ini pandangan hadapan dan ini pandangan belakang. Kemudian kita tarik. Okey, ini ialah simpulan bunga keti. Cara membuka simpulan ini ialah hanya perlu menarik kedua-dua benjolan ataupun huruf macam bentuk U ini. Tarik begitu. Seterusnya ialah simpul pulih. Simpulan ini digunakan bagi memendekkan tali yang panjang tanpa memotongnya. Ia juga digunakan untuk menguatkan bahagian tali yang tidak kukuh. Okey, ini ialah contoh simpulan pulih. Okey, saya akan tunjukkan cara membuat simpulan simpul pulih. Sebagai contoh, ini ialah tali yang panjang. Jadi, kita hendak pendekkan tali ini, maknanya kita perlu menyimpul sebegini. Kemudian di bahagian sebelah kanan kita buat simpulan sebegini. Okey. Kemudian ambil hujung ini dan masukkan dan tarik. Okey, tarik. Kemudian di sebelah yang satu lagi juga kita buat simpulan yang sama seperti begini. Kemudian masukkan simpulan yang di sebelah kiri pula dan tarik. Okey, sekarang telah pun siap simpul pulih. Seterusnya ialah ikatan balak. Okey, ikatan balak seperti ini. Ikatan ini digunakan bagi mengikat tali pada kayu atau batang yang besar supaya tidak licin. Kalau batang ini licin, jadi kita perlu membuat simpulan seperti ini supaya simpulan ini dapat grip pada permukaan yang licin. Okey, saya akan tunjukkan caranya. Okey, mula-mula hujung tali, pilih satu hujung saja. Kemudian masukkan daripada belakang. Kemudian tembus ke hadapan. Pastikan tali ini panjang sedikitlah bahagian hadapan ni, sebab kita hendak membuat simpulan nanti. Okey, kemudian lalukan tali di bahagian belakang seperti ini. Okey, selepas itu ke hadapan dan buat sebegini. Okey, di hadapan dan sebelah atas dia. Kemudian hanya perlu ikut sahaja simpulkan. Buatlah 3, 4 ataupun 5. Lagi banyak, lagi bagus. Dia akan lebih kuat memegang pada permukaan yang licin. Kemudian tarik sehingga tali betul-betul memegang seluruh bulatan kayu. Okay, seluruh bulatan kayu seperti itu. Okey, dan kita cuba angkat. Kita akan dapati dia akan digrip dengan baik. Okey, inilah yang dikatakan simpul ikatan balak. Okey.
Seterusnya ialah ikatan simpul belit. Ikatan simpul belit digunakan bagi mengikat tali pada tiang dan juga mengikat tali kemah pada pasaknya. Apabila kita hendak mengikat tali kemah pada pasaknya, jadi sesuai kita menggunakan teknik simpulan simpul belit. Baik, begini caranya. Pada hujung tali, ini ialah tiang yang kita hendak belitkan. Kita buat 2 lilitan, 1, 2. Begini. 2 lilitan. Yang ini ialah hujung tali tadi. Kemudian kita akan lalukan di bahagian hadapan seperti itu. Bahagian hadapan maknanya tali yang di hujung itu bahagian hadapan. Kemudian masukkan ke dalam dan tarik keluar. Ini ialah belit yang pertama. Kemudian tarikkan, bagi dia tiang itu telah terikat dengan kejap ataupun dengan kukuh. Kemudian kita tambah satu lagi ikatan dengan menggunakan teknik yang sama, bahagian hadapan. Kemudian masukkan daripada belakang dan masuk ke dalam celah ini dan tarik keluar. Kemudian rapatkan dengan hujung asap kepada tiang. Jadi inilah dia yang dikatakan simpul belit. Ini pandangan dekat simpul belit. Ini akan menghasilkan simpulan seperti ini, dan simpulan dia sangat kukuh. Cara membuka hanya perlu leraikan bermula daripada hujung tali, dan simpulan yang pertama tadi dileraikan juga. Seterusnya ialah ikatan belit lucut ataupun dikenali simpulan tarik. Simpulan ini digunakan bagi mengikat pada pokok semasa menurunkan batu dan sebagainya dari bahagian atas. Simpulan ini digunakan dalam aktiviti panjat memanjat dan ianya boleh dilucutkan pada bila-bila masa. Kita ada tali sebelah kanan digunakan untuk memanjat, sangat kukuh. Tali di sebelah kiri digunakan untuk melucutkan simpulan seperti ini. Dia terus tercabut. Jadi bagaimana untuk kita membuat simpulan tarik? Jadi tali itu dibahagikan kepada 2 bahagian. Ini ialah tengah-tengah dia. Kemudian masukkan di bahagian belakang dahan tempat untuk kita mengikat tali ini. Kemudian tali di sebelah kanan digunakan untuk memanjat. Tali di sebelah kiri digunakan untuk meleraikan simpulan. Jadi tali di sebelah kanan kita buat begini. Dan masukkan di celah simpulan atas. Kita akan dapat bentuk sebegini dan tarik. Nampak? Kemudian tali di sebelah kiri juga buat yang sama dan masukkan di celah simpulan atas. Kemudian tarik tali sebelah kanan. Sehingga mendapat bentuk seperti ini. Jadi tali yang di sebelah kanan untuk memanjat. Kemudian jika mahu meleraikan tali ini, tarik saja tali di sebelah kiri dan ia akan terlerai. Seterusnya ialah bunga keti berganda.
Simpulan bunga keti berganda digunakan untuk menyambung dua tali yang tidak sama besar dan dapat digunakan dengan selamat. Oleh kerana dia mempunyai dua simpulan yang berganda, maka ianya lebih selamat. Sebagai contoh, ada dua tali. Tali di sebelah kanan ialah tali yang besar dan tali di sebelah kiri ialah tali yang kecil. Jadi, kita akan menyambungkan menggunakan teknik simpulan bunga keti berganda. Yang pertama, tali di sebelah kanan perlu dibengkokkan sebegini. Kemudian, tali di sebelah kiri masuk daripada belakang. Kemudian, lilitkan di bahagian belakang sebegini. Kalau boleh, panjang sikit lah. Okey, begitu. Kemudian masuk semula dari hadapan, kemudian masuk di bahagian belakang tali yang melintang di tengah ini dan keluar juga di hadapan. Ini ialah sekali ganda. Kita nak membuat bunga keti berganda, jadi kita ulang sekali lagi. Masuk di bahagian belakang, kemudian selitkan di tengah semula seperti tadi, ulang langkah yang sama, kemudian keluar di hadapan. Begitu. Kemudian kita tarik. Jadi terhasillah simpulan bunga keti berganda. Seterusnya ialah simpulan himpit. Simpulan himpit digunakan untuk menyambung tali pada mata kain dan menyambung tali yang licin. Ianya juga dikenali sebagai simpulan pengail. Sebagai contoh, saya ada dua tali yang saya hendak sambungkan. Jadi, kita buat sebegitu. Kemudian, di hujung yang satu, kita buat simpulan sekali saja. Simpulan begitu. Kemudian, di hujung yang satu lagi juga buat simpulan yang sama. Ini masukkan dan simpulkan. Tarik. Jadi kedua-dua belah telah ada simpulan. Kemudian hanya perlu tarik sahaja tali ini untuk membuat sambungan. Jadi ianya sangat kukuh. Inilah yang dinamakan simpulan himpit ataupun simpulan pengail. Seterusnya ialah simpulan manok. Simpulan ini akan digunakan sebagai permulaan untuk mengikat pada kayu atau sebagainya. Okay, jadi simpulan ini agak kukuh dan sesuai dibuat sebagai simpulan permulaan bagi simpulan untuk mengikat pada kayu, pada gadget dan sebagainya. Cara membuat simpulan manok, satu hujung tali, dan ini ialah tiang ataupun kayu, lalu bahagian hadapan dan pusing sekali seperti ini. Okey, kemudian silang ke bawah, kemudian pusing sekali lagi di belakang tiang, kemudian masukkan hujung di bahagian bawah seperti ini. Okey, dan ketatkan. Jadi
terhasillah simpulan manuk. Cukup setakat ini dahulu simpulan-simpulan yang diajarkan. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi. Bye bye.